This call is now being recorded. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Sihat cikgu. Sihat cikgu. Okay, sihat alhamdulillah. Okay, bagus. Okay, sebelum cikgu mulakan kelas, kita baca doa dululah. Okay, Hanim baca doa ni. Okey cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Okay, kita akan start sekarang. Okay, sebelum tu cikgu ada, nampak kan kat skrin cikgu sekarang? Nampak? Okay. Cikgu nak, kamu fikir apakah ini adalah anagram, cikgu nak kamu susun. Susun perkataan ni jadi bukan satu ayat, satu perkataan lah. Apa benda ni yang kat depan? Selulit. Okey, bagus. Selulit. Okey, yang kedua. Okey, dia bermula dengan huruf S. Pandai. Sistem lifati. Okey. Yang tak akhir apa dia? Dia bermula dengan huruf M. Senggarwani. Pandainya. Senggarwani. Okey. So hari ni kita akan belajar tentang amali galwani. Okey. So sebelum tu cikgu nak kamu semua kena tahu kenapa pentingnya kita belajar tentang amali galwani. Okey. Lepas kamu habis untuk semester ni, kamu akan pergi ke buat latihan kan kat SPA kan, betul tak? Betul. Okey, tu yang tu semester berapa Warus? Tu dah habis semester cikgu. Oh, yang tu dah habis semester lah untuk kamu pergi buat latihan kat SPA tu kan. Berapa bulan? Intern 5 bulan. Okey, kamu akan intern selama 5 bulan. So, pentingnya kat sini bila kita dah tahu tentang machine, kita dah tahu tentang dia punya proses. So, kat situ kita dapat buat yang terbaik untuk pelanggan kita. Okey, bila dah awak dapat buat yang terbaik, pelanggan datang lagi, so majikan awak kata, kita punya kualiti KV setapak ni kualiti tinggi lah, student-student mahir dalam melakukan rawatan-rawatan yang kita telah belajar. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang vacuum, kita dah belajar tentang G5, okay, semua tu penting lah untuk kamu pergi nanti amali dan juga kamu nak buka kamu punya salon sendiri pun, kita sebagai owner pun kita kena mahir. Okay, apa-apa sekalipun, tak semestinya kamu nak buka salon rawatan ni je, kamu nak buka pedicure ke, manicure ke, kamu kena mahir. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang amali rawatan galwani. Okay, dalam amali rawatan galwani ni, kita akan belajar tentang dua benda. Okay, yang pertama ialah indikasi kontra dan juga yang kedua adalah prosedur rawatan. Okay, dalam prosedur rawatan ni, kita akan tengok dari segi sebelum rawatan, semasa rawatan dan juga selepas rawatan. Kita akan tengok tiga prosedur yang lengkap supaya kamu boleh ingat dia punya step-step. Macam mana nanti buka nanti, maybe kita akan buat amali ke kan. Okay, faham ke semua setakat ni? Faham. Okay. So yang pertama ialah kita akan tengok tentang indikasi kontra. So indikasi kontra, kita tengok kat sini. Okey, apa yang kamu tahu rawatan galwani ni, apakah indikasi kontra dia? Ya. Apa yang kamu faham? Hamil. Wanita yang mengandung. Okey, betul, wanita mengandung. Warus? Ada logam dalam badan.
Okey, contoh apa ada logam dalam badan tu? Wan Ros, apa dia? Saya tak dengar. Yang dalam kaki tu cikgu. Bila kemalangan apa tu batang besi tu cikgu? Simen. Okey. Ya, bila kita patah ke, bila kita ada berlaku kemalangan kan, ada yang patah tulang belakang lepas tu dia sambung balik tulang tu menggunakan apa yang baru cakap tadi kan. Ada logam dalam badan kan. Okey. Betul. Hani? Diabetes. Diabetes. Okey, betul. Okey, diabetes betul. Seterusnya ialah sekejap ya. Okey, seterusnya Akila. Akila? Ada ke tu? Akila? Akila ada dengan cikgu ke? Cikgu line dia slow. Okey. Ya, cikgu dah tanya, baru sudah. Okey, Hanim. Ya. Sekejap Okey, Hanim. Apa indikasi kontra dalam rawatan gawani yang kamu faham? Luka terbuka boleh ke cikgu? Boleh kan? Luka terbuka, okey. Lagi? Lebam. Lebam, okey, betul, okey. Selain tu, apakah lagi indikasi kontra dalam rawatan gawani ialah, okey kita tengok. Yaya Warus cakap tadi, okey, Yaya kata wanita mengandung, okey betul. Lepas tu apa tadi yang ada mempunyai metal pins, plate dalam badan. Ni yang macam besi lah ni, seperti yang Warus cakap tadi. Okey. Tiada rasa sensasi pada kulit ni bila sentimen kulit kita ni tak terasa, cubit pun tak terasa. So yang tu tak boleh lah kita buat rawatan galwani. Okey, untuk seterusnya ialah kulit yang terbakar. Seperti yang Hanim cakap tadi, kulit yang terbakar, luka berdarah meleceh, semua tu kita tak boleh buat lah. Okey. Yang seterusnya kita tengok, okey, kamu dah faham kan tentang indikasi kontra rawatan galwani ni? Faham. Okey. Kita juga galwani pun juga ada kat kawasan muka kan? Kamu belajar tak yang kat kawasan muka? Belajar, okey. Kalau customer kita ataupun kawan kamu kan kita kena pair dalam kita punya lab kan. Okey, kalau kawan kamu pakai braces, pendekat gigi, dia boleh sesuai tak lakukan rawatan galwani? Tidak. Okey betul. So kat situ kita kena tahu, dia pakai braces. So kawan kita tak boleh buat. Dia bukan sahaja tak boleh buat ni, dia juga tak boleh untuk buat kat walau dia pakai braces, dia pun tak boleh nak buat kat kita punya sebagai ni. Tu that's why lah kalau nak masuk kita ada pemilihan kan, kita ada interview, betul tak? Betul. Okay, sebelum kita masuk sebabnya cikgu nak tengok kamu ni pakai braces ke tak, lepas tu dalam masa tempoh 2 tahun ataupun 4 tahun pengajian kamu tu, cikgu akan pastikan okay, kita tak boleh pakai braces dalam tempoh ni. Kecuali lah adalah juga yang minta kebenaran sebab mengikut arahan daripada doktor kan. Okay. Kamu dah faham tentang indikasi kontra rawatan galwani. Jadi cikgu ada bagi link Padlet dalam grup kelas. Cikgu nak kamu tuliskan indikasi kontra dalam Padlet yang cikgu berikan tu.
Boleh? Raja? Boleh? Okey. Kamu cikgu bagi masa dalam 3 minit untuk kamu tulis indikasi kontra dalam Padlet. Okey, ada kawan-kawan kamu dah tulis. Okey, cikgu baca. Cik Ilham. Okey, Ilham tulis tekanan darah yang tinggi dan rendah. Terdapat metapin dalam badan. Okey, seperti yang terangkan tadi. Luka yang terbuka, diabetes. Okey. Puteri Alia. Epilepsi, sawan. Okey, wanita yang mengandung. Sakit gigi, tumor dan penyakit saraf. Okey, itu juga tidak boleh membuat rawatan galvanik. Okey, rawatan galvanik sebenarnya untuk apa? Sebelum tu. Ilham, ada ke tu? Ilham? Ilham Zafirah. Ilham? Dengar ke suara cikgu? Dengar, line dia slow kot cikgu. Oh, okey. Okey, tak apa. Ya, jawab ya soalan cikgu. Untuk bantu pecahkan sel-sel lemak yang tepu. Okey, yang lebih sesuai apa perkataan dia? Lemak-lemak yang tepu tu, apa perkataan yang sesuai? Selulit. Betul, selulit. Rawatan galvanik ni sesuai untuk rawatan yang ada selulit sebab dia lemak-lemak yang tepu, lemak-lemak dalam badan kita. So dia sukar untuk dibuang dengan rawatan-rawatan biasa. So rawatan galvanik dah rawatan sesuai selain rawatan vacuum. Kita ada belajar sebelum ni rawatan vacuum pun untuk selulit juga. Okey, ada yang dah tulis. Okey, yang lain nanti cikgu akan baca kamu punya jawapan dalam Padlet. Okey, kita akan ke seterusnya. Okey. Selepas kita dah tengok indikasi kontra, lepas tu apakah rawatan yang sesuai untuk galvanik. Okey, sebelum rawatan galvanik. Okey, tadi kita dah belajar tentang indikasi. Okey, sebelum rawatan, apakah yang perlu kita buat? Mengkonsultasi pelanggan. Mengkonsultasi pelanggan. Okey. Dalam Padlet yang tadi, kan ada juga Padlet tadi kan. Okey, cikgu nak kamu tulis jawapan kamu, okey? Untuk sebelum rawatan galvanik, bukan semasa, bukan selepas, sebelum sahaja. Okey, tulis seberapa banyak yang kamu tahu. Okey, guna link yang sama.
Boleh ke? Cikgu bagi masa untuk kamu tulis dalam 5 minit. Okey ke kamu sangat? Okey lah dalam 3 minit. Okey, kamu tulis mana kamu tahu. Sebab sebelum ni kita dah belajar dalam teori tentang prosedur lawatan galvanik. Ni ajar Hamali kita ulang saja. Supaya kamu lebih yakin untuk kamu punya intern nanti. Nanti kalau ada yang dah siap boleh bagi tahu cikgu ya. Dah cikgu. Okey dah. Yang lain dah siap ke? Dah cikgu. Dah. Okey. Dah cikgu. Okey, semua dah sihat, dah siap. Okey, bagus. So, berdasarkan jawapan yang kamu tulis, cikgu akan tengok. Rawatan galvanik. Okey, apakah prosedur yang kamu tahu? Sekejap ya. Okay, Padlet tengah update, dia jadi lambat sikit. Okey, Wan Ros cakap jawapan dia adalah mengkonsultasi pelanggan. Okey, sebelum rawatan penting kita kena konsult kita punya pelanggan. Okey, menyediakan ruang kerja. Okey, menyediakan pelanggan, menguji mesin galvanik dan memastikan berada di arus kosong. Okey, Puteri Alia menyediakan bahan, peralatan dan tempat rawatan, menyediakan pelanggan, mengiringi pelanggan ke tempat rawatan, membuat konsultasi pelanggan. Okey. Ilham cakap menguji sekiranya mesin galvanik berfungsi dengan baik atau tidak, membuat konsultasi pelanggan, mesin mesin dan alat dengan speaker. Okey, yang lain nanti cikgu akan baca juga ya. Okey, seperti yang kamu cakap tadi, kat dalam Padlet semuanya betul. Okey, sebelum rawatan kita kena pastikan yang pertama apa dia, meletakkan mesin di tempat yang kering dan selamat. Okey, kalau kat dalam lab kita letak kat mana kita punya mesin? Atas troli. Okey, betul. Okey, kalau kita dah letak dalam troli, adakah wire tu berselirat ke kat atas lantai ke? Kita buat macam mana? Pelajar? Betulkan dia ke bawah. Okey, betul. Okey, yang kedua adalah semak bahu kat matang berada dalam keadaan sifar. Okey, seperti yang Wan Ros cakap, okey, kena berada pada pada sifar. Okey, yang ketiga, uji mesin sama ada selamat untuk digunakan atau tidak. Okey, sebelum kita buat amali kat lab, kita kena uji dulu kan mesin. Pada hari kejadian juga kamu nak buat amali kat kawan kamu, hari tu jugalah kamu nak uji mesin ni berfungsi dengan baik ke ataupun tidak. Betul tak?
Betul cikgu. Okey, seterusnya ialah pad dibersihkan dengan air suam dan seterusnya direndam dalam lautan garam. Okey, ni dah adalah prosedur. Okey, kalau kita kat lab, apa yang kamu buat selalunya? Pada padding tu, kamu buat macam mana? Sanitize dulu. Okey, sanitize. Okey, betul. Sanitize, lepas tu kamu buat dengan ni kan? Kamu buat dengan apa ni? Wet tisu kan? Tisu basah kan? Betul tak? Kan? Bersihkan pad tu ke cikgu? Ha, Selalu kita orang guna padding tu. kapas. Okey, guna kapas. Okey, boleh juga. Okey. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, kita kena tengok mesin galvani tu. Okey, padding, lepas tu sarung pad. Okey, sebelum rawatan, kita kena ada semua ni. Okey, pastikan semua peralatan ni cukup sebelum kita mulakan rawatan. Okey, wayar disambungkan pada padding. Okey, pad. Okey, hitam negatif, merah positif. Okey, positif ni pada bahagian mana? Warus. Warus ada ke tu? Ada. Okey, Warus. Kalau untuk positif, padding yang positif yang berwarna merah kita letakkan pada bahagian mana? Bahagian yang bukan selulit. Okey, kalau yang positif bahagian yang selulit, yang rawatan. Okey, kalau yang negatif ialah bertentangan dengan dia punya yang bahagian selulit. Okey, ni gambar cikgu akan terus tunjukkan. Okey, yang ni. Cikgu tanya tadi positif ke negatif? Positif. Saya salah, maaf cikgu. Okey, tak apa. Okey, kalau contoh nampak tak kat skrin cikgu ni yang gambar belakang depan? Okey, kita tengok kan? Kat sini okey, bila contoh di sini di bahagian celah paha. Okey, di sini berlaku banyak selulit. So kita akan letak padding positif kita di sini. Okey. Dan bahagian negatif iaitu yang berwarna hitam, dia berada di setentang ataupun selari dengan, bukan selari, apa orang panggil? Setentang dengan dia punya positif negatif. Okeynya positif berada di sini, negatif akan setentang dengan dia. Okey, ini untuk padding yang pertama. Okey, kita dah label sini. Okey, nombor satu. Bila positif di sini, negatif akan di sini. Okey, kita tengok pula yang kedua. Okey, bila selulit berada di sebelah kiri, okey, yang negatif akan berada di sebelah kanan. Okey, dia setentang. Okey. Faham ke di situ? Faham. Okey, bagus. Okey. Sebelum rawatan lagi, okey, yang kelima, jika menggunakan gel, okey, rendam pad dengan air dan peras terlebih dahulu sebelum disapu gel di atasnya. Okey, apa kepentingan kita sapu gel pada padding tu? Untuk mengelakkan apa? Galvanic burn. Okey, betul. Untuk mengelakkan galvanic burn. So, kita kena pastikan gel galvanik tu disapu mengikut arahan pengeluar, betul juga. Akhirnya arahan daripada botol tu lah, botol pengeluar galvanik gel tu. Okey, sapu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit. Okey, untuk mengelakkan berlakunya galvanik burn. Okey, ni sangat bahaya ya. Bila berlaku galvanic burn, kulit akan terbakar, menyebabkan luka. Okey, kita tak nak perkara ni terjadi kepada kawan kamu dan juga bila kamu buat intern nanti. Okey, pastikan gel galvanik tu disapu dengan baik. Okey, seterusnya. Kulit mestilah bebas minyak, habu atau untuk membenarkan gel menembusi kulit. Okey, that's why lah sebelum kamu nak letak padding di kulit customer kamu, kamu kena pastikan dulu kulit dia bersih. Okey, kamu bersihkan kulit customer. Okey, seterusnya sambungkan elektrod ke pad, pastikan pada 1 cm atau setengah inci lebih besar di sekeliling. Okey, dia macam ni.
Yang ni untuk lebih kurang macam ni. Okay. Ni semasa rawatan dia. Dia macam tu. Bila kita tengok ni, bila kita dah sapu, lepas tu kita letak, okay ni setentang, okay. Bila ada wire, okay yang ni dia tak gambar yang cikgu tunjukkan ni, kalau kat lab kita ada wire negatif, dah positif negatif warna hitam, positif warna merah, okay. Yang positif untuk bahagian yang ada selulit, yang negatif ialah bahagian yang tak ada selulit. So dia setentang. Okay. Okay, seterusnya semasa rawatan. Okay, elektrod diletakkan. Okay, seterusnya semasa rawatan. Okay, semasa rawatan. Kamu dah faham ke tadi sebelum rawatan apa perlu kita buat? Faham cikgu. Faham cikgu? Okay, bagus. Okay, yang seterusnya ialah letakkan elektrod aktif di atas permukaan rawatan. Okay, aktif tadi yang positif ya. Dan elektrod tidak aktif bertentangan atau selari dengannya. Okay, yang kedua, tutup elektrod dengan tali penebat seperti getah atau plastik. Yang ketiga, membalut pad dengan kain penebat, tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat. Okay, seperti dalam gambar ni lah. Bila kamu nak balut kamu punya kawan ataupun kamu punya customer nanti, jangan terlalu ketat dan juga jangan terlalu longgar. Okay, sedang-sedang sahaja. Okay. Yang seterusnya, memberitahu pelanggan apa yang dia akan rasa semasa rawatan dan pentingkan melaporkan sebarang ketidakselesaan. Okay, kenapa pentingnya kita memberitahu pelanggan? Tanya dia, okey ke tak okey, macam mana rasa? Okay, kenapa? Sebab tak nak dia terkejut. Okay, betul. Okay, kita kena tanya dia. Okay, lepas tu masa kita nak buat rawatan tu kita kena cakap, okay puan, encik, sekarang ni kita nak mulakan membuat rawatan. Okay, so supaya dia tahu kita tengah nak buat rawatan. Tak adalah pula tiba-tiba dia tengah lena, tiba-tiba terkejut ke kan. Selalunya orang nak pergi buat spa ke salon ke, selalu dia nak rasa ketenangan. Okay. Okay, seterusnya kita dah tengok tadilah dia punya bahagian-bahagian. Okay, selanjutnya selulit kita jumpa pada bahagian mana? Kak Jah? Peha. Okay, betul lagi. Pinggang. Pinggang, lepas tu bahagian lengan. Okay, selalunya bahagian lengan pun ada terdapat selulit. Bila kita misalnya orang yang dah berumur, orang yang dah melahirkan anak, okay, dia akan berlaku selulit. So pastikan kamu punya pedi berada di tempatnya, tak bergerak-gerak supaya rawatan tu lebih berkesan. Okay, seterusnya. Okay, saya nak Yaya, baca Yaya di slide cikgu ni 5 sampai 8. Pastikan elektrod tetap di tempatnya sepanjang rawatan. Yang keenam, kawalan intensiti mestilah dilakukan dengan perlahan-lahan. Yang ketujuh, rawatan harus berlangsung tidak lebih dari 20 minit. Yang ke-8, 3 minit sebelum penghujung rawatan, tukar polariti mesin kepada positif untuk memulakan keseimbangan kulit. Okey, terima kasih Yaya. Okey, Akila ada ke tu? Akila? Okey, tak apa. Safia ada ke tu? Safia? Dengar tak suara cikgu? Dengar? Dengar. Cikgu kenapa? Okey, Safia.
Okey, okey, tengok poin yang nombor 6. Kawalan intensiti mestilah dilakukan dengan perlahan-lahan. Okey, kenapa kawalan intensiti tu kita perlu lakukan secara perlahan-lahan? Sebab kita nak tahu kesesuaian pelanggan macam mana. Takut tiba-tiba dia terkejut ke, dia tak sesuai untuk pelanggan ke. So kita Okey, mula daripada bawah. betul. Okey, bagus. Okey. Terima kasih Safia Dana. Okey, cikgu nak tanya Alia. Alia ada? Ada cikgu. Okey, Alia, rawatan harus berlangsung tidak lebih dari 20 minit. Okey, kenapa rawatan tu tak boleh buat sejam? Nak cepat kan supaya selulit kita cepat hilang. Okey, kenapa kita buat 20 minit je? Tak boleh buat sejam. Kenapa Alia? Sebab takut kena galvanic burn. Okey, betul. Terima kasih Alia. Okey, betul. Kalau kita buat rawatan tu lebih daripada 20 minit, okey, kulit pelanggan tu akan kena galvanic burn. Okey, yang kita dah bincangkan sebelum ni, galvanic burn tadi. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Okey. Selepas rawatan. Okey, selepas rawatan, apa yang akan kamu buat? Okey, selepas rawatan, yang pertama ialah apabila rawatan selesai, matikan mesin, tukarkan kepada Daisifa. Okey, tukarkan kepada Daisifa. Okey, bila kita dah siap, kita beritahu okey pelanggan dah siap, okey tukarkan kepada Daisifa. So kat situ kita tutup, barulah kita pegang ke apa, takut berlaku berlaku rencatan ke apa kan. So kita diekan sifar dulu, okey, berada di pada tahap kosong. Okey, yang kedua, keluarkan pad dan mana-mana gel berlebihan yang tersisa pada kulit. Okey, selain yang cikgu paparkan di skrin prosedur selepas rawatan, apakah lagi prosedur selepas rawatan yang kamu tahu yang lain? Memberi khidmat nasihat. Okey, betul. Terima kasih Marus. Okey, memberi khidmat nasihat. Okey. Lagi yang lain? Hani? Kemas tempat rawatan. Okey, kemas tempat rawatan. Betul. Lagi? Cikgu nak tanya. Okey, siapa nak jawab tu? Apa dia? Kalau sapu punya kadar pelembab dekat badan pelanggan. Okey, boleh je. Kita cuci badan pelanggan, kita sapulah lotion ke supaya badan pelanggan kita kulit dia lagi segar. Okey, betul. Okey, seperti yang Wan Ros cakap tadi, khidmat nasihat. Selepas rawatan selalunya bukan hanya rawatan galvanik saja, rawatan vacuum, rawatan G5. Selepas rawatan selalunya kita akan consult dia lagi. Kita akan cakap kat dia, okey, rawatan ni perlu dilakukan lagi. Bila kita buat sekali, dia tak akan nampak keberkesanannya. So, macam juga rawatan lain, kita perlu lakukan at least 2-3 kali. Barulah kita nampak hasil dia macam mana. Okey. Hani pula cakap ke tempat kerja. Okey, ni pun penting. Janganlah lepas awak dah siap, kena lab awak terus balik. Lepas tu siapa nak kemas lab tu kan? Okey, kita kena kemas lab tu supaya nanti bila next week orang lain nak guna, bila esok orang lain guna, senang. Okey, tak bersepah. Okey, Ilham cakap tadi sapukan gel. Okey, betul. Lepas kita dah buat rawatan, pastikan tak ada minyak, tak ada apa-apa sisa terlekat kan ya, supaya dia selesa selepas rawatan. Maybe selepas rawatan dia nak pergi bekerja ke kan, nak pergi tempat lain ke. Okay, so pastikan awak bersih betul kulit pelanggan tu. Jangan ada sisa-sisa yang melekat pada kulit pelanggan. Okay, semua faham? Ada yang nak tanya soalan? Faham. Faham. Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau semua dah faham,
Cikgu nak tanya Safia ada? Ada cikgu. Okey, Safia, okey. Hari ni apa yang telah kamu belajar dalam amali Galwani? Safia? Saya dapat belajar tentang nak letak dekat mana padding tu. Positif kat mana, negatif kat mana. Lepas tu apa lagi? Okey, tak apa Safia. Okey, betul. Seperti Safia cakap, hari ni kita belajar tentang di mana kita perlu letak padding. Okey, positif di mana, negatif di mana. Okey, penting tu kalau awak tak tahu nak letak kat mana, nanti awak punya prosedur tu salah. So, tak berkesan lah awak punya rawatan Galwani. Okey. Hanim. Ya cikgu. Okey Hanim, apa yang kamu belajar hari ni tentang rawatan Galwani? Dapat belajar prosedur sebelum mulakan rawatan Galwani, selepas dan semasa. Okey, betul. So selepas ni kamu semua yakin tak untuk buat rawatan Galwani ni kepada kawan kamu dan juga kepada customer kamu nanti bila kamu dah intern? Yakin cikgu. Okey. Yakin cikgu. Wish, itulah jawapan yang saya nak. Semangat. Okey, nanti kalau kamu dah pergi intern nanti kamu cakap kat mana kalau ada rezeki nanti cikgu bolehlah pergi. Nanti senang buat rawatan kamu, ada diskaun kan? InsyaAllah cikgu kalau spa buka. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Okey. Okey. Cikgu ada buat latihan. Nanti kamu kamu jawab soalan dalam Quizlet, okey? Okey, di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Kalau ada soalan atau apa-apa pertanyaan, kamu boleh terus WhatsApp cikgu ataupun kita bincang dalam grup. Okey? Okey boleh cikgu. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Wassalam. Terima Terima kasih cikgu. Terima kasih. Salam. Okey, sama. Okey, semua dah keluar ke? Okey. Terima kasih.